Bismillahirrahmanirrahim. B atau yang ketiga, orang-orang musyrikin dari kalangan penduduk Madinah. Ini kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang kedua. Yang pertama, orang yang beriman, Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, orang musyrikin, orang Arab yang kafir. Yang ketiga, orang Yahudi. Di kalangan penduduk Madinah masih terdapat golongan yang menganut fahaman syirik, pusaka nenek moyang mereka. Walaupun sudah ramai saudara sekabilah mereka menganut Islam, ada di kalangan mereka yang berpegang kepada fahaman syirik dengan pegangan yang lemah dan ragu terhadap fahaman tersebut. Kalangan ini tidak mempunyai sebarang rasa permusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, serta tidak mengancam kepentingan mereka, dan akhirnya mereka telah memeluk Islam serta menjadi golongan yang benar-benar ikhlas dan menyerah diri sebulaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang musyrikin yang tak masuk Islam, atas pagar. Zaman lain atas pagar lah. Lawan Islam pun tak, dengan musuh pun tak. Mereka ni tak ganggu dakwah Nabi, tak bermusuh dengan Nabi, duk pegang ajaran datuk nenek dia, tak mau ikut Islam, tapi tak bermusuh dengan Islam. Duduk tunggu, duduk tengok. Ramai kalangan mereka ni akhirnya masuk Islam setelah mereka melihat baiknya Islam ini dan benarnya Islam ini. Di samping itu terdapat juga kalangan yang tebal rasa permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, dan benci terhadap Islam. Yang kedua, golongan orang kafir yang bermusuh dengan Nabi SAW, bermusuh dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Golongan ini tidak berani menyatakan secara terbuka sikap mereka, malah berpura-pura mengaku Islam. Pura-pura mengaku Islam, tipu. Mereka digelar golongan munafik. Ini golongan munafik, luarnya Islam, hatinya tak percaya ke Islam. Dan dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, ketua dia. Nama Abdullah, beradang nama dia bukan Abdullah. Nama Abdullah bin Ubay, tapi munafik. Nama orang Islam Abdullah, hamba Allah, tapi jadi ketua munafik. Beliau menjadi orang yang berpengaruh di kalangan suku Aus dan Khazraj selepas peperangan Bu'as. Aus dan Khazraj sebelum Islam berperang, perang Bu'as. Abdullah bin Ubay ini orang yang kuat pengaruhnya. Beliau telah hampir ditabalkan menjadi raja, tetapi hasratnya terbantut bila suku Aus dan Khazraj telah memeluk Islam. Dan Rasulullah SAW tiba di kota Madinah. Peristiwa ini telah menimbulkan kemarahan kepada Abdullah bin Ubay dan menganggap Rasulullah SAW sebagai orang yang merampah takhta. Patut dia jadi raja. Bila Nabi mari, orang pakat ikut Nabi, dah ikut dia, dah latih dia. Beliau mendengami dan membenci Rasulullah SAW. Beliau tidak berani mempamerkan kesyirikannya secara terus terang, kerana ia boleh menggugat kepentingan duniawinya, dan masyarakat Madinah pula tidak berpihak kepadanya. Oleh itu, selepas peperangan Badar, perang Badar ni perang yang pertama, yang besar. Yang pertama, jumlah orang Islam sikit, jumlah orang kafir besar. Allah Ta'ala beri kemenangan pada Islam. Beliau, Abdullah bin Ubay, terus berpura-pura berlagak sebagai seorang Islam, sedang hatinya menyimpan rasa dendam dan sentiasa mengintai peluang menyusun perancangan dan tipu daya bagi menentang Islam dan Rasulullah SAW. Penyokong-penyokongnya terdiri dari orang-orang yang mengharapkan pangkat dan kedudukan serta mengimpikan Abdullah bin Ubay sebagai raja.
Mereka yang lemah pendirian adalah di antara golongan yang termasuk dalam perangkap Abdullah bin Ubay. Golongan ini menyembunyikan kafirnya, khususnya apabila orang Islam menang dalam perang Badar, menunjukkan dia kuat sangat Islam. Pergi ke masjid, sembahyang jemaah, tunggu Nabi. Bila Nabi masuk, beritahu ke ramai, Nabi masuk dah. Kuat pada orang, takbir pun kuat pada orang berkata. Ni Abdullah bin Ubay ni. Beritahu. Golongan ini ada pengikut dia. Golongan ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'azim. Surah Taubah ayat 101. Allah Ta'ala mewahyukan ayat Quran, diturun malaikat diberi, dibaca pada Nabi SAW dan Nabi baca ayat ni. Maksudnya dia antara orang-orang Arab Badawi yang di sekelilingmu itu ada orang-orang yang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah ada munafik. Mereka keterlaluan kemunafikannya. Kamu, yakni Muhammad SAW, tidak mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami seksa 2 kali, kemudian akan dikembalikan berazab yang besar. Allah Ta'ala beri amaran, mereka akan diseksa sekali ganda pada orang kafir. Kerana mereka menipu, kafir sekali, tipu sekali. Allah Ta'ala dedah dalam ayat-ayat yang dibaca. Kalau zaman Nabi ada munafik, Nabi ada cokok, maka zaman Nabi tak ada, lagi ramai munafik. Lagi ramai munafik. Kalau Nabi ada pun, ada orang munafik. Tengok Nabi, sifat dia, perangai dia, orang jadi munafik. Maka zaman Nabi tak ada, ramai lagi. Bahkan disebut dalam hadis, di akhir zaman, bila Dajjal mari, muncul pemimpin Yahudi yang bergelar Dajjal pada hari kiamat. Yahudi akan berkuasa beberapa hari saja. Pemimpinnya Dajjal akan berlaku selepas Malhamah Kubra, lepas perang dunia yang besar. Kita tak tahu bila berlaku dalam ilmu Allah Ta'ala. Berlaku dekat ke? Dekat je, tanda dah ada hari ni. Orang Yahudi dah balik di Israel, berkampung di situ. Akan muncul Dajjal jadi pemimpin orang Yahudi, Al-Masihud Dajjal, di mana orang Yahudi percaya Kristian Zionis. Kristian Zionis ni ramai di Amerika, ramai di Eropah, percaya Al-Masih yang akan memimpin orang Yahudi dan Kristian mengalahkan orang Islam. Beberapa hari saja, di mana pengaruhnya akan masuk di seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Disebut dalam hadis, bila Dajjal ni sampai di Madinah, Allah Ta'ala lakukan gempa, bergerak bumi, menyebabkan mana-mana orang munafik yang di Madinah tubik ikut Dajjal. Dajjal tak boleh masuk, tapi orang munafik yang ada hari ini di Madinah, ada hari ini benar-benar orang munafik, ikut Dajjal tubik. Ikut tubik benar-benar ikut Dajjal. Disebut dalam hadis. Ini golongan munafik ini ada dalam masyarakat Islam. Orang yang tak percaya pada Islam, yang lebih percaya pada orang kafir, tak harap ke Islam, tak harap ke orang kafir. Ini termasuk dalam sifat-sifat munafik. Orang-orang Yahudi, yang ketiga ialah orang-orang Yahudi. Selepas peperangan di antara Yahudi dan Rom pada tahun 70 Masehi, dengan Rom menakluk Palestin dan menghancur leburkan serta meruntuhkan haikal Baitul Maqdis. Bila Rom mengalahkan Yahudi di Palestin, orang Yahudi dihambat daripada Palestin, Rom merobohkan rumah ibadat Yahudi, dinamakan Haikal Sulaiman. Hari ini orang Yahudi balik Palestin nak buat balik, nak rombok Masjid Aqsa, nak dirikan Haikal Sulaiman ni. Sebahagian besar bangsa Yahudi telah berhijrah di semenanjung tanah Arab. Mereka bercampur dengan masyarakat Arab dan terpengaruh dengan bangsa Arab dari segi penggunaan bahasa dan pakaian, serta berkahwin dengan orang Arab. Mereka tinggal Palestin, masuk ke negeri Arab.
bercampur dengan Arab, berkahwin dengan perempuan Arab. Orang lelaki dia kahwin dengan perempuan Arab, orang perempuan kahwin dengan Arab pun ada juga. Bercampur dengan Arab, pakaian Arab, sebahagiannya bercakap Arab. Namun demikian mereka merupakan golongan yang tebal asabiyah bangsa Yahudi dan merasakan bahawa bangsa mereka lebih mulia dari bangsa Arab. Mereka menghina bangsa Arab dengan panggilan ummiyin, bangsa buta huruf, liar, mundur dan hina. Merasakan bahawa mereka berhak melakukan apa sahaja terhadap harta orang-orang Arab. Mereka menganggap orang Arab ni bodoh. Mereka boleh guna harta orang Arab, memperhambakan orang Arab. Zaman Nabi orang Arab jadi cerdik bila masuk Islam. Hari ini bila orang Arab tinggal Islam jadi bodoh balik, dia tipu dia mereka. Jadi dia pula orang Arab sekarang ni. Jadi bodoh balik. Awi pitihkan mereka, awi pitih, putih, ni. Jadi bodoh baliklah sebab tinggal Islam. Ni cerita hak ni kita baca nak zaman dulu. Orang Yahudi menganggap orang Arab ni bodoh. Firman Allah Ta'ala. Orang Yahudi boleh buat apa saja pada orang Arab. Firman Allah Ta'ala, wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaqulun 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 75. Artinya di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Orang Arab ni bodoh, boleh buat apa saja, boleh beli, boleh guna duit. Orang Arab ni bodoh katanya, ummi. Orang-orang Yahudi menganggap ramalan sial dan tuah, sihir, jampi, mentera dan sebagainya itu sebahagian ajaran agama mereka, tetapi tidak menyebarkannya. Oleh itu mereka merasakan bahawa dengan mengetahui perkara-perkara tersebut, diri mereka lebih mulia dan lebih berilmu dari bangsa Arab. Ada orang Yahudi pula menganggap mereka banyak ilmu dak pakar, ilmu sihir, ilmu japi, banyak pada orang Yahudi. Japi-japi yang karut, japi-japi yang bohong, japi-japi yang bersahabat dengan iblis dan syaitan. Ini ilmu orang Yahudi. Dan orang Arab tak tahu benda ni, menyebabkan Yahudi merasakan diri mereka mulia. Mereka juga menguasai bidang ekonomi, memegang pasaran tamar, perniagaan buah kurma, arak dan pakaian. Mereka bermuamalah dengan sistem riba dan menggunakan harta benda bagi mempengaruhi ketua-ketua kabilah. Mereka menggunakan wang untuk mempengaruhi pemimpin-pemimpin kabilah. Mereka sentiasa mencetuskan peperangan bagi mengekalkan kepribadian bangsa mereka dan berusaha untuk menggiatkan muamalah riba. Mereka merupakan bangsa yang pintar dalam meniupkan fitnah dan melaga-lagakan kabilah, serta seringkali menggagalkan usaha ke arah perdamaian dalam setiap peperangan yang dicetuskan. Kerja mereka melagakan orang Arab, melagakan kaum lain supaya berperang, dan mereka dapat duit. Ini tak mahu dulu, hari ini gitu juga. Dia laga orang Arab sama orang Arab, perang di Syria, perang di Yaman, perang di Libya, perang rata-rata di Iraq. Perang sama-sama Arab, perang. Pasal apa? Pasal kabilah lain, pasal mazhab lain, antara Sunni dengan Syiah, Sunni dengan Sunni, Syiah dengan Syiah, berlaku. Dan mereka beli senjata, jual senjata. Orang Arab yang kaya ni bayar pitih pada mereka, bayar pitih guna senjata. Berperang hari ini bukan saja Sunni dengan Syiah,
Sunni dengan Sunni, Syiah dengan Syiah, gomok. Dengan sebab-sebab dunia, bukan sebab-sebab yang benar. Dengan sebab lain. Ini berlaku zaman dulu, hari ini berlaku pula. Orang Arab balik berjahiliah sekarang. Ada orang kita tolong pergi perang sama juga. Orang kononnya berjihad, bukan berjihad. Ada orang kita semangat tinggi, dia pergi jihad sama. Berjihad, perang. Dengan semangat yang tinggi, tak mengaji, tidak tafakuh. Kemudian mereka dapat pitih dengan peperangan dan pembunuhan. 3 kabilah Yahudi yang termasyhur di Madinah ialah, di Madinah ada 3 puak Yahudi. Satu Bani Qainuqa, bersatu dengan kabilah Khazraj dan tinggal di Madinah. Yang pertama kabilah Yahudi Bani Qainuqa. Kabilah ini baik dengan kaum Khazraj, kabilah Arab, dan duduk di Madinah, ramai di Madinah, meniaga, berkedai. Yang kedua Bani Nadir dan ketiga Bani Quraidah, bersatu dengan kabilah Aus dan tinggal di pinggir Madinah. Yang kedua Bani Nadir, ketiga Bani Quraidah. Mereka ni duduk di tepi Madinah, dekat Quba dan lain-lain keliling. Kemudian Rasulullah SAW, kemunculan Rasulullah SAW bersama Islam telah menimbulkan kemarahan, rasa permusuhan dan dendam yang membara di hati mereka. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi datang memimpin Madinah, menyebabkan orang Yahudi sangat marah. Perasaan ini wujud disebabkan oleh yang pertama, Rasulullah SAW bukan dari kalangan bangsa Yahudi. Yang pertama kerana Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman ni orang Arab, bukan orang Yahudi. Padahal mereka sudah baca dalam kitab mereka akan zahir Nabi akhir zaman. Nabi-nabi mereka yang dilantik Allah zaman dulu beritahu akan zahir Nabi akhir zaman. Dan Nabi-nabi ini minta bai'ah, minta iqrar dengan orang Yahudi. Bila kamu bertemu dengan Nabi akhir zaman ni, kamu kena ikut Nabi ni, kena berjuang dengan Nabi ni. Dan mereka berjanji, mereka mengharapkan Nabi itu dari bangsa Yahudi. Tiba-tiba Nabi itu bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi. Bangsa Arab keturunan Ismail alaihi salam. Bangsa Yahudi keturunan Yaqub bin Isa alaihi salam. Anak Nabi Ibrahim lah ke? Pupu je. Tapi melalui Nabi Ismail, lahirnya bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi daripada bangsa Yaqub bin Isa bin Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam akan membawa kebaikan. Dengan itu ia akan menghilang rasa permusuhan dan dendam. Di samping itu, konsep persaudaraan yang dibawa oleh Islam akan menghentikan peperangan. Bila mari Islam, peperangan jadi kurang. Dia tak boleh nak negara senjata, tak boleh nak guna orang. Bila orang cerdik, orang pandai, dia nak orang bodoh, dia je cerdik. Yang ketiga, hukum-hukum Islam yang berlandaskan amanah halal dan haram akan menghapuskan peluang bagi mereka meneruskan muamalah berdasarkan sistem riba serta menutup ruang-ruang penipuan. Bila ikut Islam tak boleh tipu, tak boleh rasuah, tak boleh makan riba. Ini semua mereka suka sangat. Bila mari Islam, Islam sekat perkara-perkara jahat yang macam ni. Jadi puak-puak yang tak nak ke Islam ni serupa dengan Yahudi lah juga. Kerana kalau Islam berkata tak boleh tipu, tak boleh rasuah, tak boleh nak buat macam-macam. Tu takut nak ke Islam tu. Sifat permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Islam dan Rasulnya SAW telah didedah sendiri oleh pemimpin-pemimpin Yahudi yang memeluk Islam. Kerana berpegang teguh dengan ajaran Taurat yang sebenar dan tidak terpengaruh dengan penyelewengan dalam agama dan bangsa mereka. Di sana ada orang-orang Yahudi, ulama-ulama mereka yang ikhlas masuk Islam. Ulama-ulama yang ikhlas yang masuk Islam ni mendedahkan penipuan orang Yahudi dan kejahatan mereka. Ibnu Ishaq rahimahullah
telah meriwayatkan dari Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq ialah seorang alim yang menulis kitab tarikh. Dikenal Sirah Ibnu Hisham. Kitab yang masyhur dalam ilmu tarikh. Kena mengaji kitab ni. Patutnya pondok kena mengajar kitab ni. Di mana Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Safiyah ni isteri Nabi daripada bangsa Yahudi. Ada isteri Nabi daripada bangsa Yahudi yang masuk Islam. Safiyah binti Huyai menceritakan, Ibnu Ishaq sebut dalam kitab dia, kata Safiyah radhiyallahu anha, aku adalah anak yang paling disayangi oleh ayah dan bapa saudaraku. Apabila Rasulullah SAW tiba di Madinah, ayahku Huyai bin Akhtab dan bapa saudaraku Abu Yasir bin Akhtab berada di dalam keadaan sugul. Safiyah kita, aku tengok sendiri ayah aku. Ayah dia ni orang besar Yahudi. Pak saudara dia Yasir bin Akhtab. Dua-dua orang ni aku tengok nengung. Sungguh bila Nabi mari di Madinah, aku mengintip perbualan mereka. Aku dengar dia cakap apa. Bapa saudaraku bertanya, inikah orangnya? Apakah engkau telah pasti akan tandanya? Tu kau orang sebut dalam kitab tu. Dalam kitab kita kata ada Rasul akhir zaman, sifat-sifat dia. Betul kau orang ni? Apakah engkau telah pasti akan tandanya? Ayahku menjawab, ya, betul sungguh. Betul sungguh dalam kitab tu. Bapa saudaraku bertanya, apakah perasaan hatimu? Perasaanmu macam mana? Ayahku menjawab, aku bermusuh dengannya. Demi Allah, selagi aku masih ada, aku nak lawan dia. Nak lawan Nabi, kerana Nabi orang Arab, bukan orang Yahudi. Ini satu riwayat. Imam Bukhari rahmatullahi alaih menceritakan peristiwa Islamnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu sebagai berikut. Imam Bukhari sebut dalam kitab dia cerita Abdullah bin Salam. Salam ni dia seorang ulama Yahudi yang masuk Islam, yang Nabi jamin masuk syurga. Payah ni orang yang Nabi jamin masuk syurga, bukan sebarangan orang. Nabi janji masuk syurga Allah bin Salam. Dia seorang ulama Yahudi yang terkenal. Disebut dalam kitab tafsir, dia cerita ke Nabi, dia mimpi ada tiang. Tiang dia pun, datang tiang tu ada sipur, tali sipur dia tu. Bila Allah suruh dia naik, dia pun panjat tiang, panjat, payah nak panjat. Siapa tu dia pegang tali sipur, pegang kemah-kemah, orang tu kata, pegang kemah. Saya pun pegang kemah. Nabi kata tiang tu agama Islam. Sipur daang tu mu kena pegang kemah dengan agama Islam ni. Kemah agama Islam ni. Dan bila Nabi dah wafat, zaman sahabat dia masih hidup lagi, terdapat kalangan sahabat beritahu ke budak-budak yang kediang-kediang ni, kalau nak tengok ahli syurga tu dia tunjuk Abdullah bin Salam duduk sembahyang dalam masjid. Lalu budak-budak ni pergi, hei ahli syurga, nya dia koh marah. Pada apa tentu ahli syurga ni? Pada Nabi dah jamin dia tak ahli syurga, tapi tawaduk dia, takut pada Allah Taala. Ini Abdullah bin Salam sifatnya. Kalau kita kalau Nabi kata jadi ahli syurga, pada tulis besar depan umum. Kalau kena kita lah, ini dok ikhlas dia pada Allah Taala. Apabila mengetahui tentang kedatangan Rasulullah SAW di Madinah dan tinggal di kampung Bani Najjar, beliau yang juga ulama besar di kalangan orang Yahudi dengan segera datang menemui Rasulullah SAW dengan tujuan mengemukakan soalan-soalan yang tidak boleh dijawab melainkan oleh orang yang menjadi Nabi. Dia terus cuba, walaupun dia tengok tanda-tanda ada pada Nabi, terus dia soal Nabi. Soalan-soalan yang tak mungkin dijawab oleh sesiapa, malaikat oleh seorang yang jadi Nabi. Apabila beliau mendapati Rasulullah SAW dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan, Nabi boleh jawab. Ada 3 soalan dia tanya, Nabi jawab 2.
Hoaxer tu dia tanya tentang ruh. Nabi kata aku tak tahu. Aku tak tahu. Memanglah tentang ruh ni Allah Ta'ala tahu. Maka Nabi tak jawab aku tak tahu. Itulah dia Nabi. Kalau dia jawab dia pelawak. Hak dia tak tahu dia jawab juga. Ada orang dia tak tahu dia jawab juga. Tu orang kata dia bodoh. Ada Nabi hak tak tahu Nabi tak jawab. Ini dia Nabi sebut. Beliau terus beriman dan memberitahu Rasulullah SAW bahawa orang-orang Yahudi adalah bangsa berputar belik dan menyembunyikan kebenaran. Seandainya mereka tahu beliau sudah beriman, nescaya mereka akan mengemukakan hujah yang bukan-bukan. Beliau mengesyorkan, mencadangkan supaya orang-orang Yahudi dipanggil dan ditanya dalam keadaan beliau bersembunyi di dalam rumah. Apabila orang-orang Yahudi datang, Rasulullah SAW bertanya, apakah kedudukan orang yang mana Abdullah bin Salam di kalangan kamu? Abdullah SAW ajar ke Nabi, panggil orang Yahudi ke rumah ramah, saya nusuk dalam bilik. Dia tak tahu. Kemudian dia tanya dia siapa dia Abdullah bin Salam ni. Rasulullah tanyalah orang Yahudi. Nabi pun buat tanya, siapa dia Abdullah bin Salam? Mereka menjawab, itulah orang paling alim. Orang yang paling alim, orang yang paling baik, dan anak pula kepada orang yang paling baik kalangan kami. Ayah dia pun orang baik. Rasulullah SAW bertanya lagi, apa pendapat kamu ke Abdullah bin Salam masuk Islam? Apa pandangan kamu ke Abdullah bin Salam masuk Islam? Mereka semua berkata, mudah-mudahan Allah melindunginya daripada berlaku begitu. Doa biar Abdullah bin Salam tak masuk Islam. Mereka mengulangi kata-kata mereka sebanyak 3 kali. Tiba-tiba Abdullah bin Salam muncul dan mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengisahkan Islam dia. Mereka semua berkata, inilah orang yang paling jahat, anak kepada orang yang paling jahat di kalangan kami. Ini orang celaka. Celaka selalu bila masuk Islam. Ni menurut satu riwayat yang lain, Abdullah bin Salam berkata, wahai orang Yahudi, takutlah kamu akan Allah. Maka demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang benar melainkan Dia, dan sesungguhnya kamu mengetahui bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulnya dan Dia membawa kebenaran. Mereka semua menyampuk bohong. Begitulah sikap permusuhan orang Yahudi terhadap Islam dan Rasulullah SAW. Dan mereka merupakan golongan yang besar masyarakat penduduk Madinah. Dalam masyarakat Madinah, jumlah mereka ramai di Madinah. Ini kumpulan yang ketiga. Wallahu a'lam.